kalau page anda tidak mempunyai informasi teknikal. Jadi hari ini saya nak ajar pula macam mana nak bermain dengan SEO ataupun dipanggil sebagai Search Engine Optimization. Di mana anda akan tengok bila anda type je satu-satu benda, dia akan keluar di dalam Google Trend dan dia akan menjadi search yang paling utama. Saya ambil contoh. Cuba anda tulis ILKKM, Sungai Buloh, apa keluar? Anda tekan ILKKM Sungai Buloh, dia akan keluar ilkkmsb.edu.my, betul tak? Ini bukan website rasmi ILKKM Sungai Buloh tau. Tapi sebab ia telah menjadi tempat utama yang orang akan pergi untuk login ke iBest. Betul tak? Jadi dia akan menjadi priority kepada Google untuk jadi pilihan utama. Dan kalau anda tulis, contohlah, cuba anda tulis PPKP. Sebelum ni saya ada website. Nama website saya adalah Kaji Data Online. Sebelum ni kalau tulis PPKP ataupun Inspektor Kesihatan, website saya akan keluar sebagai yang nombor 1 atau nombor 2 dalam Google. Jadi tak keluar lagi dah sebab apa? Sebab saya dah tak maintain lah saya punya website. Tapi nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan, macam ini kan, yang paling utama of course lah Wikipedia. Kalau awak boleh lawan Wikipedia ni, awak punya search tu yang nombor 1, awak memang hebat lah. So cara paling senang buat apa? Buat domain lah, inspektorkesihatan.com. Confirm awak nombor 1. Faham? Tapi siapa yang nak buat tu? Tuhan yang tahu. Okay. So next adalah mari kita lihat macam mana kita nak buat benda-benda tu. Tak boleh buat dekat framework biasa. Anda kena buat dekat framework yang berbayar ataupun yang agak teknikal lah. Dipanggil sebagai WordPress. WordPress ni satu skrip komputer yang kita akan belajar sekejap lagi. So mari kita buat sama-sama. Pertama kita pergi kepada Award Spaces. Kenapa saya pakai Award Spaces? Sebab dia percuma lah. Dekat dalam Award Spaces ni anda akan ada ability untuk ada hosting dan server serta perkara-perkara VM ataupun virtual machine sendiri secara percuma. Anda nak beli boleh tak? Boleh, beli je lah sendiri. Tak ada masalah. Anda boleh beli sendiri. Saya nak tunjuk contoh pun nanti anda kata macam-macam pula kan. Pergi dekat login lah. Login dan anda kena login accordingly. So saya gunakan credential OA authorization daripada Google. Saya pergi dan saya terus masuk dan saya gunakan skrip-skrip yang ada di dalam Award Spaces yang secara percuma lah. Okey, basic asas daripada website ni, anda mesti ada domain. Domain ni adalah anda punya alamat lah, alamat. Contoh macam alamat anda apa? Donovan.com, iman.com. Contohlah itu alamat kamu. Ada alamat yang percuma, ada alamat yang kamu perlu bayar. Secara umumnya hari ni yang kita akan buat semua ni yang percuma lah. So saya harap tak hang Saya harap tak hang sebab dia bila dah ramai sangat satu hari dalam satu tempat sama, saya takut dia detect IP, kemudian dia block IP yang ada. Tapi luckily sebab awak semua pakai hotspot masing-masing kan. So sepatutnya okey lah. Masuk password, saya dah buat lah apa yang anda lihat ni tadi. Saya dah masukkan password, lepas tu saya login balik semula lah. Saya login balik semula. Saya dah sahkan password saya dan saya akan ada dalam menu seperti ini. Okey, semua ada dalam menu ni. Nampak sama tak? Belum belum. Cuba try masukkan sekarang. Award Spaces ni memberikan anda kemudahan sedikit. Untuk kemudahan tu sedikit. Bila saya kata sedikit, memang sedikit betul lah. Sebab benda percuma kan. Engkau nak yang banyak, kau kena bayar. Jadi kalau anda tengok kat sini, dia bagi space saya berapa? 1 gig je. 1 gig ni rasa-rasa banyak ke sikit? Memang sikit baik. Memang sikit. Trafik dia bagi 5 GB je anda punya bandwidth. Domain 1 je. Subdomain 3. MySQL database dengan Postgres SQL database pun dia bagi kecil je. So anda jangan expect buat benda yang kuat gempak lah kan. Ada animasi lah, lompat sana lompat sini, tak payah lah buang masa. Baik, saya ajar basic je. Cara yang pertama, anda pergi ke belah atas, namanya dashboard. Sebelah kanan namanya hosting tool. Betul tak? So mula-mula sebelum ada website, kena ada pandai. Pergi kepada domain manager. Tekan domain manager tu. Dah tekan dah? Selepas tuan-tuan dan perempuan telah menekan domain manager, maka next step adalah anda perlu buat satu domain lah. Untuk memudahkan anda sebab anda pun tak ada duit, nak tunggu allowance masuk pun hujung bulan, anda tekan butang create a free subdomain bawah. Create a free subdomain, anda boleh namakan subdomain anda lah. Dalam episod ini saya letakkan nama yang sama, SciDKP39. SciDKP39 ni saya tak nak letak dekat add web pages. Kat sini anda boleh pilih nak nama apa. Saya letak contohnya scienceontheweb.net. Okay, ini contoh saya punya. Faham ya? Tak faham Faham? Kemudian anda tekan butang create lah. Selepas tuan-tuan dan perempuan tekan butang create, maka dia akan create satu subdomain seperti berikut. scidkp39.scienceontheweb.net. Ini saya punya. Anda terpulang lah. Anda tak suka science.net, anda nak ubah, anda ubah ikut apa yang dia bagi kat sini. My Arts Online, Medians Online, My Pressure Online, Webcommunity.org. Terpulang. Ini semua adalah untuk percubaan sahaja. Okey, jelas?
Jelas ya? Baik. Seterusnya, untuk memudahkan anda faham, anda perlu ada hosting. Hosting ini anda boleh pergi kepada MySQL database. Tapi benda ni sangat teknikal dan saya rasa dia akan membuang masa sebab last kali saya cakap seorang-seorang, anda tengok je, last kali anda tak akan buat pula. Sebab dia kena type sana, type sini buat database. Jadi kita nak ambil yang dah ada, ready di market. Ready dekat market sana yang boleh kita guna secara percuma. So saya galakkan anda boleh pergi kepada Zeki App Installer. Pergi kepada Zeki App Installer, maka anda akan boleh menginstall skrip-skrip komputer untuk digunakan terus tanpa memerlukan anda menaip coding HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain dalam web development. Ini bukan kelas untuk buat website daripada scratch. Ini kelas untuk mengaplikasikan teknologi dalam mempengaruhi manusia, mengubah perangai mereka menjadi lebih baik dan sihat. Okey, jelas? Okey. Kalau nak belajar untuk type programming, boleh. Nanti saya buat konten khas how to run the website from the JavaScript and Python. Kalau ada orang minat lah. Okay. Kemudian dah pergi dah Zeki App Installer. Dah pergi? Dekat sini dia ada browse and install app. Ada tak? Anda klik. So perlu diingat bila anda dah mula gunakan web installer ni, maknanya dia akan makan space. Dia akan makan space. Jadi kat sini saya akan klik satu butang namanya sai-dkp36.net ni. Saya akan pilih WordPress. Dia ada banyak framework lah. Contohnya WordPress, Joomla, Drupal, Moodle dan lain-lain. Ini semua yang anda boleh download dan install di dalam kamu punya subdomain yang percuma ni tadi. Baik, jelas ya? Jadi sekarang ni saya tekan butang WordPress dan dia akan tanya step kedua. Adakah anda ingin menginstall? Saya akan kata proceed to step 2. Okey. Kemudian dia akan install lah semua required libraries and also functional material script berkenaan dalam WordPress. Baik, dia akan tanya untuk kita setting. So kita pun setting. Choose your title of the website. Saya nak buat pasal penyakit demam denggi kan? So saya tulislah demam denggi. Awak ikut penyakit awak Faham ya? Admin ni saya biarkan admin dan password ni anda masukkanlah password yang sesuai. Dan tolonglah ingat password ni. Apa dia? Tolonglah ingat. Kau janganlah asyik tanya aku nanti password kau lupa. Masukkan username dan juga masukkanlah password. Okay, saya masukkan username saya seperti yang saya tunjuk ni. Contoh. Dan saya masukkan password. Kemudian saya boleh tekan butang install. Saya tekan butang install. Dia akan menginstalkan saya punya WordPress di dalam saya punya subdomain tadi. Jelas So subdomain saya tadi kosong tau. Tak ada apa-apa. So sekarang ni dia akan installkan WordPress. WordPress ni adalah computer script untuk membantu anda membuat website. Okay, itu dia punya formula. Okay, suara dia. Jadi macam mana kita nak akses? Akses maksudnya apa? Nak masuk. Jadi dia dah ajar dah dekat sini. Now you can access your site front end here. So mari kita buat sama-sama. Saya akan pergi ke front end. Kalau front end ni keluar WordPress, ya berjaya. Maknanya saya telah berjaya membuat satu website menggunakan WordPress. Dah berjaya dah. Anda dah berjaya ke belum? Oh, dia tak keluar macam ni? Siapa yang keluar macam ni anda telah berjaya lah. Jadi macam mana kita nak edit benda alat ini? Macam mana nak edit benda alat ni? Okay. Maka tuan-tuan dan puan-puan ada lagi satu pengajaran yang diajar kat bawah. Dia kata apa? In order to start editing your website, you need to log in to the back end of the application which is accessible here. So anda tengok ada satu perbezaan di sini. Dia tulis apa dia? /wp@admin. So anda tekan dan dia akan masuk ke dalam administratif. Dan jangan lupalah anda punya username dan juga password. Ni kalau kamu tanya saya username dan password dia, kamu ni memang betul-betul kena minum air zam-zam dengan makan kismis doa lah. Lupa je. So sampai dia masuk ke dalam front end. Ini panggil back end lah. So sekarang ni kita berada di back end. Anda bersama saya ke tak? Ni keluar ke tak macam ni? Tak. Search engine optimization. Dalam WordPress, kenapa saya suka guna WordPress dan mungkin juga kawan-kawan lain akan jadi tak suka sebab dia guna framework yang lain, terpulang lah. Oleh kerana saya yang ajar awak, saya pakai WordPress lah. Kalau pengajar lain yang ajar, dia nak pakai benda lain, terpulang lah ya. Sebab dalam WordPress ni dia ada banyak plugin. Apa dah? Plugin ni macam dalam Google Sheet tadi dipanggil extension ataupun add-on. So anda boleh pilih plugin yang anda mahukan. Baik, kita akan pergi kepada plugin dan kita akan pergi kepada add new. Add new ini membolehkan anda menambah plugin yang berupaya digunakan untuk kemudahan anda semua. Contoh apa dia? Yang paling basic apa dia tadi? Saya dah belajar, dah ajar tuan-tuan dan puan guna GA kan? GA apa dia? Google
Analytics. Jadi kita perlu install plugin yang membolehkan Google Analytics capture the data and then send to our property for evaluation untuk dinilai. Jadi anda boleh tekan butang install plugin tadi dan anda boleh tunggulah seketika dan dia akan keluar seperti ini. Okey, dah keluar dah? Anda boleh cari dekat sini sebagai Google Site Tag Googlesite. Google Site Tag. Dia panggil GST, Google Site Tag. Ya, itu yang ini. Ini contoh. Sekejap saya tengok dulu. Yang paling mudahnya anda akan pakai yang ini. GA Google Analytics Connect. Salah cakap tadi. Connect Google Analytics to WordPress. Ya. Anda boleh tekan butang install. Install now. Anda tekan butang install now. Jadi dia akan install kepada tuan-tuan dan puan-puan dan dia akan wujud untuk di-connectkan bersama dengan anda punya GA. Dah install, dia akan ada butang activate. Anda tekan butang activate, maka dia akan diaktifkan. Diaktivasikan. Okey, dah selesai? Dah selesai ya. Dekat bawah ni dia dah tulis dah. GA Google Analytics, dia ada GoPro setting dengan deactivate. Anda boleh tekan butang setting. Pada setting ini, kalau tuan-tuan dan puan tekan, maka dia akan tulis kat situ how to use. Dekat sini dia akan tulis plugin setting. Dia akan minta GA Tracking ID. Ingat lagi GA Tracking ID? Ingat ke tak ingat? Ingat. Macam mana nak dapat Google Tracking ID? Ya Allah, pandainya. Pergi kepada Google Analytics. Bukan pergi kepada Google Sheet. Pergi kepada Google Analytics. Ya. Pada Google Analytics anda, jangan lupa untuk create new property. Sebab apa new property? Ya, sebab ini adalah barang baru. Jadi macam mana nak create new property? Pergi dekat bawah ni namanya admin console. Anda akan pergi pada admin console dan tekan butang create property. Boleh follow ke tak boleh follow ni? Memang tak boleh follow lah kan? Tak apa, sekejap lagi saya ulang Kat sini saya akan tulis apa dia? Saya akan tulis sini WordPress lah WordPress. Reporting time is Malaysia. Okay, GMT 8. Kemudian RM Malaysia Ringgit. And then saya akan tulis next. Saya akan buat benda yang sama seperti tadi. Jobs and education. Okay, next. Kemudian business saya pun sama. Examine the user behavior. Brand awareness. Dan lain-lain lah. Create. Dan dia akan siap lah. Saya akan measure the web. Ini sama macam yang kita belajar tadi. Dia akan minta kita punya website. Betul tak? Apa web saya? SciDKP, ni tengok ni, SciDKP39.scienceontheweb.net. Itu saya punya website. Pastikan HTTPS double dot ni tak ada. Buang. Dan namakan dia punya stream lah. Saya tulis sini WordPress. Dan saya tekan butang create stream. Sama je macam Google Site tadi. Cuma beza dia yang ini daripada WordPress. Dah siap? Ada tak measurement ID? Jawapan dia ada. Saya akan copy macam biasa. Dia akan keluar detail pop-up dulu untuk kita tampal GST dan sebagainya pada kita punya web page. Tapi kita boleh abaikanlah sebab kita pakai apa dia? Kita pakai plugin. So kat plugin ni kita tambah dan kita tekan butang save changes. Selesai. Okay, itu episod yang pertama. Okay, tolong buat sekarang.